Kemudian jika dia meninggal dunia, engkau turut menghantar jenazahnya. Hantarlah jenazah dia. Kemudian jangan sekali-kali engkau meninggikan rumahmu sehingga menyekat angin untuk sampai ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Nak rumah flat dekat belakang tu kan, dekat tempat dapur masak ada balkoni tu kan. Saja dia naik adang-adang tu. Kawan tu somak tengok kan. Tengok. Guna pasang awning. Awning tu tak ada permit pula dah. Kemudian awning tu lah bocor-bocor, nitik-nitik kadang-kadang. Buat tak buat tu. Kan? Macam-macam. Kemudian jangan mengganggu perasaan dengan bau masakan kamu, melainkan engkau akan memberikan sedikit kepadanya. Kita masak sedap, bau kuat, masak lemak cili api. Kan? Punya sedap bau kan. Kemudian orang sebelah nak dah lama teragak nak makan masak lemak cili api, bagilah sikit kat dia. Kemudian jika engkau beli buah-buahan, berikan sedikit kepadanya. Dan jika engkau tidak mahu memberikannya, maka hendaklah engkau memasukkan buah itu dalam rumah secara rahsia supaya tidak kelihatan olehnya. Dan janganlah membiarkan anakmu memakan buah-buahan itu di hadapan anaknya. Kelak anak jiran itu akan menangis mahukan buah tersebut. Itu dia. Jadi kita ni kadang-kadang tu tahap persaudaraan tadi saya kata. Pertama isar, mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kita. Tapi ada standard yang kedua, nama dia salamatus sadri, iaitu berlapang dada. Berlapang dada, kita janganlah sakit-sakit hati dengan jiran kita. Berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Lepas itu janganlah kita mempertikaikan apa yang diusahakan oleh masyarakat kita. Tapi sebaliknya kita sokong. Contoh, masyarakat kita hari ni jemaah surau nak buat program ceramah macam ni, kita sokong. Besok nak buat lagi minggu depan, panggil pula penceramah lain, kita sokong. Kemudian ada pula kutipan derma kilat untuk bantu, kita sokong. Bagi sebab benda-benda baik ni kita buat. Kita bantulah mana yang kita boleh. Nampak tabung tu, sedekahlah banyak-banyak. Sedekah ni yang akan bantu kita sebenarnya. Sedekah ni akan bantu kita. Dalam banyak-banyak amalan, sedekah ni lagi besar pahala. Sebab macam salat, puasa, zakat, haji untuk diri kita. Zakat tu pun ada bahagi dua. Satu ada bahagian kita, satu bahagian untuk orang yang kita tolong. Begitu juga dengan kita sedekah dengan. Kita tak tahu, mungkin dengan duit kutipan yang ada, jemaah surau buat makan. Buat makan, kita pun dapat pahala. Walaupun dia makan dengan ramai-ramai, kita pun dapat pahala. Kemudian digunakan pula sebahagian pada duit tu, digunakan untuk mungkin nak besarkan sikit surau contoh. Selagi mana orang gunakan ruangan tu, selagi itulah mengalir pahala kat kita sampai mati benda tu mengalir. Itu sebab kalau kita dengar lah ada orang nak buat masjid, kita sedekah lah banyak-banyak. Betul, orang buat masjid kan dia kata nak wakaf. Wakaf ni ramai orang kita masih ketinggalan ni. Wakaf ni penting benar. Wakaf ni bila kita bagi, wakaf ni masuk wakaf terhenti. Dia tak boleh guna duit ni untuk tujuan lain. Contoh wakaf pembinaan masjid, mesti guna untuk pembinaan masjid. Tak boleh tarik untuk guna ni tak boleh. Mesti untuk pembinaan nak siapkan masjid tu mesti guna duit. Dia akan cukupkanlah buat apa yang patut berkaitan dengan masjid. Sebab bila kita bagi, akhirnya nanti kita akan tengok. Tu sebab dikatakan andai kata ada orang yang mati diberi peluang hidup selama 10 minit, maka benda yang akan dibuat dalam tempoh 10 minit tu bukan cari saudara mara dah. Benda dia buat, dia akan cari tempat mana dia boleh sedekah. Sebab sedekah inilah yang akan bantu kita, akan lapangkan kubur kita, akan bantu kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Itu sebabnya kita ni sebut pasal syukur tadi yang saya sebut. Janganlah kau pandang kecil akan nikmat yang Allah berikan kepada kamu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Allah bagi. Sesungguhnya jangan Nabi sebut juga, janganlah kamu selalu melihat yang di atas, tapi lihatlah yang di bawah. Kerana dengan melihat yang di bawah, kamu akan mensyukuri nikmat yang kamu ada. Maksud tengok orang lagi susah pada kita, tengok orang lagi senang pada kita. Dan begitu juga Nabi sebut, tangannya di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Macam AJK surau hari ni, macam-macam benda yang dibuat, ini masuk dalam kategori memberi. Kita memberi kepada orang ramai ceramah. Kita memberi kepada orang peluang datang majlis ilmu. Buat aja lah, pedulikanlah apa yang orang cakap. Orang baik-baik ni dipandang pelik ke orang. Kau ni tak pelik, bukan ada hasil pun kau tolong surau. Apa hal yang kau buat? Dan bukan nak hasil hari ni, dia nak hasil akhirat. Orang makan dengan nak susun macam-macam. Sebab apa? Nak hasil akhirat, bukan hasil dunia. Nak ikut untung, tak ada untung lah. Tak ada untung mana ya? Tetapi dari segi keuntungan yang kita nak, keuntungan akhirat, dengan syarat ikhlaslah kita dalam melakukan kebaikan. Jadi keluargaku, jiranku, keluargaku, dua-dua tu sama. Keluarga kita adalah jiran kita, dan jiran kita adalah keluarga kita. Berbuat baiklah dengan jiran, tak ada ruginya tuan-tuan. Hari raya besok kalau pergi beraya rumah jiran, ubah cara kita. Bila beraya rumah dia,
dah nak balik mana duduk jumpa tuan rumah, salam pandang mata. Raya belum berapa? Tahu raya bila? Saja atas tu. Tapi bila beraya tu jangan fikir, okey nak rumah lain pula. Salam betul-betul tuan rumah, pandang mata. Minta maaf banyak-banyak kalau salah silap. Sebab salah banyak. Mungkin ada termakan atau tercakap, minta maaf banyak-banyak ya, macam tu. Cakap betul-betul. Ini ya, banyak kena beraya masa batin ada nilai betul. Ya, cakap betul-betul. Ikut style masyarakat Jawa, macam mana salam sebelum keluar rumah. Tentu lebih baik. Jadi rasa cukup setakat itu. Mudah-mudahan ambil pengajaran daripada apa yang telah disampaikan. Mudah-mudahan sebab kejiranan ini adalah satu faktor yang sangat penting di dalam kita membangunkan masyarakat kita. Sesungguhnya kita ni Allah Ta'ala akan tanya. Allah Ta'ala akan tanya kita dari segi nikmat kita. Dia akan tanya kita dari segi silaturahim. Dia akan tanya kita dari segi apa? Allah Ta'ala akan tanya kita dari segi amanah. 3 perkara yang Allah Ta'ala akan tanya. Silaturahim salah satu daripada Allah Ta'ala akan tanya. Jadi mana kata kita boleh lihat dari kesimpulan yang pertama, hormatilah jiran tetangga kita. Yang kedua, hargailah jiran tetangga kita. Yang ketiga, janganlah kita menyakiti hati tetangga kita. Dan begitu juga menjaga kebajikan tetangga kita secara keseluruhan. Kalau dengar orang surau bagi sumbangan dekat jiran-jiran, jangan kita kecam. Sebenarnya orang surau sedang buat pojok untuk kita. Orang surau kutip duit, orang surau kutip barang-barang, orang surau pergi hantar ke rumah orang susah. Sebenarnya dia dah selesaikan tanggungjawab kita. Kita tak boleh nak buat tu, orang surau dah buat untuk kita. Dah kau tak boleh buat, jangan kau kutuk orang yang buat. Cuma benda tu fardu kifayah. Dah seorang buat, yang lain tak payah. Tentu dia dah tolong buatkan untuk kita. Jadi alhamdulillah. Kita cuma bantu sikit, kita boleh bagi RM5 tu yang kemampuan kita. Dan dengan yang terkumpul, orang suruh pergi bagi kebajikan orang. Jangan kita kutuk. Malahan kita tanya dia, saya tak boleh tolong banyak, ada tak apa-apa boleh tolong? Tak apalah kalau nak ikut sekali boleh lah, pasal kita pergi hantar tu. Kan? Jadi rasa cukup setakat itu. Mudah-mudahan dengan cara ini, dengan kita menghormati hak-hak jiran tetangga kita, dapat melahirkan masyarakat yang bertoleransi, hormat menghormati satu sama lain. Dan salah satu cara, jangan lupa kita imarahkanlah surau kita. Imarahkan surau, jangan tunggu time ceramah puasa-puasa baru datang ramai-ramai. Kita datanglah hari-hari, hidupkan surau. Dan sebab saya sebut, surau kita ni kalau meriah, surau kita ni dihidupkan dengan doa-doa yang baik, tahlilnya dengan apa. Kena tahlil pun kebanyakan baik kat surau. Baik kat rumah tak muat kan, buat kat surau. Mudah-mudahan dengan cara tu kehidupan kita masyarakat sini akan sentiasa terpelihara dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf banyak-banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sesungguhnya yang baiknya itu semua dan yang teruk itu semua, apa juga yang berlaku semua, ingatlah kita ni tak ada kuasa. Allah Taala jugalah yang maha kuasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah selesai motivasi yang disampaikan dari Mr. Syamsul, saya percaya dan insyaAllah memberi kesan kepada tuan-tuan dan puan hadir pada hari ini. Jadi itu teruslah sedekah, itu teruslah berbagai kebaikan untuk berkaitan hari akhirat kita. Ustaz, saya ingat kepada sahabat saya juga. Jadi hari Sabtu ni ada ceramah tu, Ustaz Syamsul cepat. Tak ada ada pendekat. Ada ceramah. Dia juga ada cepat. Dan insyaAllah salah satu hasil malusan yang Ustaz dia bawa barang sunnah. Ini adalah rumah kismis baru ada Sauda, ada template, brochure, travel, SG travel, dan KRS travel yang Ustaz beliau buka bagi syarikat ini. Dan Ustaz juga ada bawa tabung dana untuk dakwah, pembangunan dakwah Anjur Kacau Taruh Seremban, di mana Ustaz memberikan penjelasan bagi pembangunan dakwah insyaAllah.
Moga-moga insyaAllah kita akan ada program yang akan datang kerja-kerja di surau. Alhamdulillah hari ini ramai yang hadir dan moga-moga tuan-tuan dan puan hari juga ada program yang akan datang. InsyaAllah selamat tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.